Soalan pertama, macam mana nak melawan nafsu yang selalu mengajak saya buat maksiat? Harap Ustaz boleh bagi cara. Adakah maksiat yang saya buat boleh dikatakan takdir daripada Allah? Apakah 8 perkara yang keluar dari kemaluan perempuan? Betul ke Islam disebabkan di Asia Tenggara disebabkan pedagang Islam menunjukkan akhlak mulia? Iaitu akhlak Nabi menyebabkan penduduk di suatu negeri tertarik dengan Islam. Dia kata dia selalu macam mana nak lawan nafsu yang selalu mengajak berbuat maksiat. Nafsu kita ni bersetuju dengan maksiat. Nampak? Setelah dihasut oleh syaitan. Nafsu kita, syaitan orang luar, tak ada kena-mengena dengan kita. Kerja syaitan ni tukang hasut. Dia bukan hasut keting. Dia dah hasut kepala. Dia dah hasut lutut kita. Dia hasut nafsu. Nafsu tu diri kita. Maka pusat pemerintahan nafsu kita tu dinamakan hati. Maka syaitan datang di dalam hati. Nampak? Kerana hatilah ada singgah sana nafsu duduk memerintah satu kerajaan. Tubuh kita ni kerajaan. Nampak? Ada esko tangan, ada esko kaki, ada esko mata. Maka esko ni taat kepada menteri besar, iaitu hati. Kerana hati adalah pusat pemerintahan bagi nafsu. Maka yang tukar kuciarnya bukan nafsu, iaitulah syaitan. Nampak? Jadi bila dia duk hasut, nafsu yang tidak ada zikrullah, nampak? Maka dia akan mudah menerima godaan. Jadi syaitan ni dua. Yang pertama, syaitan yang nampak kelih dengar suara. Yang kedua, syaitan yang tak nampak kelih, tak dengar suara, tetapi dengan bisikan. Hak nampak suara, hak dengar suara, hak nampak kelih, hak tu Tuhan telah halau di bukit dan di laut bila diturunkan Nabi Adam. Jarang-jarang seko orang jumpa. Nak orang panggil last way. Orang panggil apa benda? Polong, putu ranggah, atu kopek kau anda. Hak tu jarang-jarang ada dah. Tahun ni jumpa berapa kali atu? Tu setan yang jahat tu. Hak tu dak bahaya tu. Hak tu bagian tunggu birai kubur Tok Bila nak pergi mayat Tok Bila demang 4 hari. Mana Tok Bila demang. Nampak? Kerja dia gitu Ayah haji balik mayat Isa, dia tunggu biar-biar pagar oleh kapur-kapur jauh-jauh sikit. Gitu. Demang ayah haji gitu mau tangan. Hak tu pula tak takut mana tu? Setan kau. Hak tu bagian gugar. Faham? Demang 3 hari molek. Bawa mandi air berapa asang 5 tip. Nampak belah, perah, mandi molek. Nak. Hak bisa sekali hak nung bisik di dalam hati. Nampak? Hak tu paling ganah. Nak, hak ni hak ramai kita kena ngosek. Hak tunjuk rupa jarang-jarang ada dah. Lalu ni pula mak repek exhaust bising. Dah bawa dah apa nak ada dah tu. Pada keju exhaust demang tu. Dah. Nampak? Jadi hak bising sekali setan, hak tukar tiup ni. Maka kalau hati kita kosong, maka dia masuk. Nafsu tak boleh kita nak lawang dah, melainkan dengan kita ajar dia. Nak buang, tak jadi apa. Auzubillah, tak lari mana diri kita nafsu. Innan nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu menyuruh kepada hak dak molek sakmo. Pasal dia ni berhimain dia. Nampak? Batu jangan marah setan. Hijau dia dah. Faham tak? Hijau dia dah. Mana kita tak guna, kita marah. Kerja kita jangan ikut. Marah, iwak kau. Ulama kata kalau anak kita pukul tak jadi apa juga, haram pukul. Nampak? Pukul hanya boleh apabila mereka berhenti buat salah. Dah tahu dah dia kalau pukul tak dia apa kau, maka pukul itu haram di sisi syarak. Dan setan ni kalau kita marah dia berhenti tak kacau manusia. Tak berhenti, maka perbuatan kita sia-sia. Masing-masing pegang spanduk belaka ni, 600 orang malam ni. Tak, pergi bergarok malam esok. Kami tak mau setan datang lagi ke Terengganu. Anak, mari tak? Mari juga. Dah tu boleh mau. Kerja aku. Maka syaitan kita kata, auzubillah, dia lari. Jadi kita duk ikut sangat ke nafsu, kita mesti tahu sebab benda. Kalau kita buat kesalahan ni, main duk berjudi, pasal kawan dengan set berjudi. Kalau kesalahan kita ni duk minum arak, kawan set minum arak.
Kesalahan kita duk main pi kuda kerana geng-geng pi kuda. Kesalahan kita kena sebab dengan main rapuang pasal kita ada rapuang. Jadi kita kena buang dia. Nampak? Barulah kita boleh berundur daripada perkara-perkara seperti ini. Apa perkara yang keluar daripada kemaluan orang perempuan? Air kecing. Satu. Yang kedua, air mani. Yang kedua, air mazi. Ketiga, air wadi. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifah. Keenam, istihadah. Yang ketujuh, putihan. Kelapan, darah pasak, darah tolak. Nampak? Masing-masing tu ada hukum yang tersendiri dan ada kaitannya dengan jima', dengan nikah kahwin, dengan perceraian, dengan tawaf, dengan sembahyang, dengan Quran. Itu kena belajar. Nah, betul tak Islam disebarkan oleh pedagang-pedagang yang datang yang menunjukkan akhlak yang mulia? Salah satu sebabnya itulah. Nampak? Jadi mubalik Islam dulu datang daripada Yaman ke India, daripada India ke Malaysia. Itu cerita sejarah. Bukan orang India mari sini, orang Yaman. Nampak? Waktu orang Yaman ramai di Malaysia ni. Arab Yaman. Arab Yaman ni tak putih macam kita. Dia kenal kat hidung. Nampak? Jadi datangnya dulu bawa dengan akhlak. Maka akhlak ni lah yang menyebabkan orang tertarik. Waktu Rasulullah Quran berjalan. Dia penafsir Quran dengan segala tindak tanduknya tafsir Quran tu. Jadi siapa yang ikut akhlak Rasulullah, orang tertarik pada dia. Sampai sekarang pun nampak orang tengok keindahan Islam melalui orang-orang yang mengamalkan Islam di Eropah. Jadi Eropah sekarang sedang bingung Kristian di sana. Kerana terlampau ramai, terlampau laju sangat convert kepada Islam. Kita baru nak masuk Kristian. Dia Kristian 1000 tahun dah masuk Islam. Nampak? Soalan seterusnya. Bagaimana nak kawal sifat marah? Marah ni dua. Yang pertama marah tak molek. Yang kedua marah yang diperlukan. Marah yang diperlukan iaitu seperti dalam peperangan. Kalau dalam perang tak rasa marah pada musuh, tak rasa nak tikang nak apa? Nak tembak. Marah yang diperlukan macam nak membela kaum keluarga daripada orang-orang yang jahat. Ramai orang tengah jalan orang pucak mari ambil. Rapah bini dia bola beng buat lagi. Dia kata mana nak kejar? Tak boleh, sabar jangan marah. Tak. Itu bukan ketika kita kena simpan marah ketika itu. Maknanya kita kena kejar, kena gocoh dan sebagainya. Marah hak tak pakai ni marah kerana nafsu. Nampak? Marah kerana kita kata mendera, tak agak cetak. Tak marah dia. Tak payah marah. Islam tak agak, baru kita marah. Nabi tak molek, baru kita marah. Quran tak molek, situ tepat marah. Ni tak marah hukum. Ni orang buat macam-macam. Hina Quran, hina masjid, hina hudud, tak marah juga. Bukan tepat tu. Marah ni orang hina kita. Nampak? Maka Nabi ajar kalau kita marah yang tidak mustahak marah, kalau kita tengah berdiri duduk, dia akan slow. Dan habis pun dia slow. Orang tengah berdiri marah, cerita duduk. Haklah 100 tinggal 70. 70 tak jadi apa kau, ada lagi. Maka tidur. Faham? Dia akan kurang marah. Kita tengah nak marah ke bini kita, kita pergi tidur. Dia kata, gua mana bengong untuk lelaki aku. Mu tak salah apa mong. Aku nak suruh dia marah. Faham? Jadi dia kurang marah. Tak percaya tak? Nabi ajar. Nampak? Yang kedua, ambil wuduk. Sebab dia kata marah daripada syaitan. Syaitan daripada api. Marah hak tak mustahak lah. Marah kerana nafsu. Nampak? Syaitan daripada api. Maka api padang dengan air. Maka bila ambil wuduk, maka reda marah. Tak percaya tak? Tengah nak marah, ambil wuduk. Kita kena panggil dah. Kita balik awal malam. Suruh kawan pasca. Esok pengaruh panggil dah. Mana balik awal malam ni? Kita tengah ambil wuduk. Ambil wuduk. Dia ambil wuduk. Tak apalah. Balik awal pun tak apalah. Saya tak marah dah. Nampak? Jangan main wuduk. Kadang-kadang bila baca takbir ihram dengan Allahu Akbar, ada masalah tak kalau baca gitu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Kalau kita baca Allahu bermula Allah Akbar, khabar dia ialah yang maha besar.
Kalau Allah Akbar, maka boleh lari maknanya. Nampak? Boleh lari makna. Lagi pula bid'ah baca gitu. Jadi mesti baca dengan dirapakkan akal dia. Nampak? Allahu Akbar. Sebab kalau Allah maknanya dia menjadi maf'ul bagi fa'il yang telah dihazaf. Nampak? Mana uridu Allah Akbar. Aku kendaki akan Allah yang Maha Besar. Takut lari makna rosak. Jadi sebaik-baik sallu kama raaitumuni usalli, semayang macam mana yang aku semayang. Nabi takbir Allahu Akbar. Dalam kitab Jamu' Jawami' pada akhirnya ada bab pasal pal. Adakah ini dikira tentang nasib atau macam mana? Kitab Jamu' Jawami', kitab Jawi. Belakang tu ada cerita tentang panduan pal. Pal ni bukan nasib. Pal ni maknanya kita buat satu-satu perkara, kita berjalan pada masa-masa yang lebih baik. Tapi di kepala jangan kita iktikad. Nampak? Umpamanya kalau kita keluar sebelum Zuhur, molek keluar lepas Zuhur. Sebabnya begini. Mengambil sempurna dengan suatu-satu perkara. Ini bukan satu kemestian dan akidah. Lepas tu jaga masalah ni. Ambil sempurna sahaja. Tapi dia bukan masalah syirik. Yang banyaknya kata kitab Melayu lama ni dia tak faham. Jadi syirik. Quran tu tak faham jadi syirik. Jadi nak gunakan pal, berhati-hati. Soalan seterusnya. Ceritakan sikit tentang Hamzah. Hamzah mana pula ni? Yang mati dibunuh oleh Wahsy. Sehingga Nabi SAW merasa sangat sedih. Baik. Dia suruh cerita kisah Hamzah. Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah ni pak saudara Nabi. Nampak? Di antara yang masuk Islam awal. Pak saudara Nabi. Molek. Dalam peperangan Uhud, Wahsy masa tu kafir. Wahsy bin Harbin. Nama dia. Wahsy bin Harbin. Dia ni orang Habsyi, kulit hitam. Nampak? Hamba orang. Hamba Zubair bin Mut'im kalau tak silap. Dia hamba bagi Zubair bin Mut'im. Dia ni orang sifat dia gemuk kepala watak, tak ada rambut. Hitam. Habsyi. Gemuk kepala watak, tak ada rambut. Jadi Zubair bin Mut'im kata kalau mu nak merdeka, mu bunuh Hamzah. Nampak? Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi. Jadi dia pun dengar gitu, dia bersembunyi masa orang perang dengan satu lembing. Hamzah perang menggunakan pedang. Dia panglima perang lah. Sayyidina Hamzah ni panglima perang. Jadi Wahsy ni bukan orang ahli perang, ahli kecek je. Dia nusuk oleh batu dengan lembing. Bila sampai dekat Sayyidina Hamzah tengah perang, ilacur lembing. Maknanya bahan curi. Maka kena atas dada, mati syahid. Cerita je setakat tu je sebut dalam hadis Bukhari Muslim. Lepas tu cerita-cerita hak Indo makan hati apa semua tu tidak dapat dibenarkan. Kerana tak sebut dalam kitab sahih. Nampak? Tak sebut dalam kitab sahih. Hak mari Indo potong hidung, belah dada, mamuh hati tu tak berlaku. Nampak? Dalam hadis-hadis sahih tak ada. Hadis hasan pun tak ada juga. Tu cerita-cerita orang saja. Jadi bila lama dah Wahsy ni masuk Islam. Satu hari Nabi diberitahu Wahsy yang bunuh pak saudaramu ada dalam majlis. Nabi pun panggil. Nama dia, nama Wahsy. Mungkin yang bunuh pak saudara aku? Dia kata ya. Tapi dia masuk Islam dah. Masa dia bunuh tu dia kafir. Bila dia kata ya, Nabi pun menangis. Pasal Nabi sayang sangat ke Sayyidina Hamzah pak saudara dia. Orang yang berani dalam Islam. Nampak? Sayyidina Hamzah ni orang berani dan orang kuat beriman. Nampak? Dan jaga Islam. Tapi hamba hak kulit hitam ni hak tukang bunuh pak saudara. Tapi dah Islam dah. Nabi sedih. Nabi kata boleh tak mu jangan duduk depan aku biar aku tak nampak mu. Dia tidak apa. Dan dia Wahsy dengar gitu, dia nusuk sama dalam majlis-majlis Nabi. Dia pergi tapi nusuk sebab dia kasih ke Rasulullah.
Tapi dia dikenang dosa dia dulu lagi bunuh pak dari Rasulullah. Nabi marah pun dia terima. Sebab tu memang salah dia. Maka dia apa benda ni setiap kali majlis Nabi dia akan itar Nabi dan dipastikan Nabi tak tengok dia. Pasal Nabi pesan boleh tak mu jangan win aku nampak. Pasal aku ingat tengok mu aku nangis sedih keingat ke pak dari aku membunuh. Macam kita lah, kita maaf dah pembunuh ayah kita. Tapi dah duduk main depan kita mak. Jadi leceh. Nabi kau manusia kau. Jadi dia pun, dia kata, tiap-tiap kali majlis Nabi, aku hitam. Nabi tengok aku tunduk. Maknanya taat dia. Jadi, akhir sekali dia fikir-fikir, tak jadi main ni. Takutkan nampak di Nabi kan, sedih Nabi. Dan kan Nabi Rasulullah, aku sayang dia. Dia pun keluar daripada Mekah. Dan disebut dalam satu hadis, dia yang membunuh Musailamatul Kadzab. Nampak? Dulu dibunuh Hamzah, pahlawan Islam. Ni dia membunuh ketua kafir yang mengaku jadi Nabi. Nampak? Sebagai kafarah, dia nak cari pahala kot tu pula. Dia bunuh Musailamah Kadzab. Kerana orang kata yang bunuh Musailamah seorang Habsyi yang gemuk, yang kepala botok. Orang kata tak ada lain hitam, kepala botok gemuk, Wahsy. Kemudian dia keluar daripada kota Mekah dan dia mengembangkan Islam di luar Mekah sampai mati, tak mati Mekah. Itu Wahsy. Soalan seterusnya. Kawan saya masuk tandingan matching. Yang dikira judi dia kalau saya makan ikan hasil tangkapan pertandingan tersebut. Jawabnya ikan tu tak judi. Nampak tak? Ikan tu halal. Yang haram perbuatan maknanya kupetik segala piti-piti. Lepas tu piti tu bayar hadiah untuk direbut. Yang nasib baik dapat, yang tak nasib baik rugi. Kerana telah bayar RM100 wang yuran. Hak tu judi. Saya nak pergi Kuantan selama 4 hari. Jadi saya dikira bermukim dalam perjalanan itu. Bolehkah saya jamak? Boleh, dalam perjalanan tak ada masalah. Siapa di Kuantan, barulah awak bernama mukim. Situ tak boleh jamak. Adakah teks yang dibaca oleh Tuan Bila sebelum ingin memulakan khutbah Jumaat yang berbunyi seperti berikut? Dengarlah khutbah dengan teliti yang akan disampaikan oleh Tuan Khatib dan jangan berkata-kata ketika khutbah disampaikan kerana ia boleh mengurangkan pahala Jumaat. Betul? Yang tak betulnya ia sia-sialah pahala Jumaatmu. Situ tak betul. Nampak? Jadi bila siapa yang berkata-kata maka dia akan kurang fadilat. Benda fadilat Jumaat. Nabi sebut dalam hadis sahih barang siapa yang pada hari Jumaat dia mandi. Ulama kata mandi Jumaat. Niat mandi Jumaat. Kemudian memakai minyak wangi. Syarat kedua. Syarat ketiga memakai pakaian yang terbaik. Hak dia ada. Syarat yang keempat pergi awal. Syarat yang kelima solat tahiyat. Syarat yang keenam tidak langkah kepala orang. Syarat yang ketujuh dengar khutbah. Tidak berkata-kata. Nampak? Sampailah kepada semayang maka dapat keampunan seminggu. Tu fadilat dia. Dapat keampunan seminggu. Jadi kalau kurang syarat ni, kau kurang mungkin tak pas seminggu. Dia pergi dah tapi cuma tak pakai minyak wangi dan tak pergi awal, pergi lewat. Mungkin dapat keampunan 2 hari. Pasal Nabi buat syarat situ. Barang siapa yang mandi Jumaat, kemudian pakai baju yang terbaik, kemudian pakai minyak wangi, kan ada syarat situ. Jawab belakang tu, dia ampun dosanya seminggu. Faham? Jadi kalau dia ni sanggup satu syarat. Mana? Masa tu, masa orang cakap, dia pergi, masa orang khutbah dia pergi cakap. Maka mungkin kurang fadilat Jumaat dia. Jadi kalau kata seminggu dah dia cakap, mungkin boleh 3 hari je ampun dosa. Tu maksud dia. Tapi jangan kata sia-sialah Jumaatmu. Nampak? Kerana tak sia-sia. Jumaat sah. Dengan sebab berkata, tapi dia telah berbuat perkataan yang sia-sia. Mana biasanya kalau kita kata ke orang nasihat, boleh pahala. Tapi nasihat orang dengan bercakap masa khutbah, sia-sia. Faqad laghauta, engkau telah lara. Dalam hadis tak kata, faqad laghat jum'atuka, telah sia-sia pahala Jumaatmu. Tak ada. Jadi kurang kelebihan. Soalan seterusnya. Saya ada satu muskil, baru-baru ini saya pergi tamang.
dekat kapur Cina. Saya nak pergi beli jambu berepah. Siapa kedai tu tuang dia tak ada. Lepas tu marilah dia. Rupanya orang Cina jual. Saya pun bukan nak lari. Beli je lah. Tak apa tak makan jambu tu. Dia orang kafir ni, kalau buah-buahan, nampak? Tak apa. Orang kafir jual deriang, kita pun beli. Nampak? Pasal dia tak ada capur benda lain. Takkan orang kafir tu dibuka dulu deriang, lepas tu dia pun buah harak, tutup mula. Tak jadi kita boleh makan buah gitu. Atau jambu, tak apa. Tapi repah tu lah. Orang kafir, kalau dia bubuh, ada tanda-tanda dia bubuh benda yang haram, tak boleh makan. Tapi adatnya kalau dalam repah tu ada benda haram dalam garang ni. Tak ada, maka harus. Nampak? Nak buat guna gitu. Tapi sebaik-baiknya belilah kat orang yang beriman. Tapi hak jenis goreng Nabi besang. Pasal kuali dia biasanya najis. Hak goreng kita ya kutia goreng. Nampak? Tapi time goreng hak pokok dia mari. Segi kicap dia buah harak buah apa? Tu haram makan atau hak dia sembelih. Masa jadi imam mana molek baca ta'awuz sebelum Fatihah, baca qahar ke baca kuat? Baca qahar. Ta'awuz tu a'udzubillah lah. Dia jadi imam. Bacaannya baca kuat. A'udzubillah baca perlahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah tu kuat. Soalan seterusnya. Yang mana kena buat dulu gati puasa atau bayar fidyah sebab lakar tahun tak gati. Cara bayar ganda kau. Contoh 10 hari tak gati. Tak apa tak puasa dulu habis baru bayar 10 cupok. Atau bayar dulu 10 cupok baru start gati. Selagi saya tak pandai nak cari orang miskin. Tak apa tak nak pergi ketuk imam suruh dia cari. Tak apa tak nak bagi duit bukan beras. Baik. Bila kita lakar tahun baru wajib bayar fidyah. Tapi tak lakar tahun. Macam tahun lepas kita tinggal sehari. Ni tak masuk kira Ramadan. Maka kita qada saja. Tak ada fidyah. Tapi kalau masuk Ramadan tahun ni tak gati lagi sehari ni, lepas pada raya tahun depan kayak gini, baru kita nak gati, jawabnya qada sehari dan secupok beras. Secupok beras tu kita nak bayar dengan duit. Kira. Cupok tak pandai nak kira dengan kilo. 750 gram. Baru muktamad kata bayar dengan beras juga. Nampak? Tapi ada juga kaum dhaif mengatakan boleh bayar dengan nilai. Nampak? Jadi nilai lah. Kalau kata sekilo RM4, 750 gram, RM3. Atas satu hari. Nampak? Tak reti nak beri cari orang miskin. Nampak? Tak reti sungguh. Bukan malas. Ada orang miskin malas cara. Nampak? Jadi kalau jangan kita malas gitu, kita buat rajin sikit. Tok Imam hak sibuk dah. Kita suruh cari orang miskin pula. Tapi tak apa, boleh. Tok Imam, Tok Bila orang masjid, orang surau boleh. Tok Imam ni ada beras 2 kapit tu beri ke orang miskin. Nampak? Tak apa. Boleh tak ada masalah. Tok Imam kena. Tok Imam kata tak boleh, kita pun banyak dah. Hak tahun lepas pun berkarut-karut pergi dadang ni. Kita suruh orang lain. Suruh. Dia kekek tak apa. Saya pergi minum air. Time nak bayar, saya tanya berapa. Dia kata RM9 seposen. Saya pun bagi RM10. Dia balik RM4. Patutnya balik RM39. Saya buat senyap untung seposen. Gana seposen tu? Kena pergi atas semula. Dekat je dengan rumah saya. Nak pergi atas gang pula. Baik, dia makan RM9 seposen. Dia pun bayar RM10, patut balik RM39. Dia tiba-tiba dia balik RM4. Patutnya balik RM3.9, tapi balik RM4. Adaknya tuan kedai dia halalkan seposen tu. Itu yang biasanya berlaku. Sebab dalam keadaan gini, mungkin dia salah. Mungkin juga salah. Dan mungkin tak salah. Dia balik pada uruf. Urufnya kalau maknanya patutnya balik RM3.9, tuan dia RM4. Jadi dia tak balik posen. Biasanya tuan kedai halal posen tu. Adat dia panggil. Hukum adat. Maka hukum tu kita pakai. Tak payah balik dah. Dan ikan banyak. Patutnya balik RM3.9. Nampak? Dia balik RM9.9. Tu barulah kita kena tanya balik. Tuan kedai kena gitulah. Kalau orang makan RM9 seposen, RM9 sudah.
Nak, ni RM6 balik juga 90. Nak kira nak ambil untung juga. Jadi tak ada dah bagian sedekah. Jadi macam mana kita nak luah rezeki kita? Orang niaga ni untung sekali, banyak we lebih ke orang. Tak ada lagi peniaga bankrupt kerana we orang lebih atau we makan orang surau. Tak ada dengar lagi bankrupt. Kohor senang, kohor kaya. Nak tengok orang-orang mari, potong-potong. Nak kira-kira RM27, 25 dah. Kira-kira RM28, 27 sudah. Nak RM32, 30 sudah. Timbang-timbang biskut, nak lebih 3 keping ya budak-budak. Nampak? Sedekah. Tidak akan bankrupt sampai kiamat. Yang bankrupt bergaduh. Nampak tak? Bergaduh. Lebih sekeping biskut cotek sutil ambil kau boh. Cucu dia beli. Toki je lah. Buat itu ambil tank biskut tu sombak tak pada toki. Baik, 4 minit lagi. Apa hukum tengok cerita hantu? Sebab ada orang kata haram. Haram kalau dia menyusah, dia menyebabkan hati kita menjadi takut. Ni betul ada ulama kata. Kita tengok benda tu jadi hati kita jadi takut. Bila takut, kata kita menyusahkan diri sendiri, maka hukumnya haram. Kalau atas jalan hiburan saja makruh jika tidak ada benda-benda macam membuka aurat dan sebagainya. Soalan seterusnya. Bila ni tak? Andai kata saya buka kedai makan macam warung. Kebanyakan pelanggan setia saya suka main nombor ekor dan mengaku menggunakan duit tersebut untuk makan minum di kedai saya. Apa hukumnya saya menerima duit tersebut? Jawabnya, hukum kita kalau kita tahu orang itu menggunakan wang yang haram, maka tak boleh bermuamalah dengan dia. Faham? Tapi kalau orang itu ada wang yang haram, tapi wang yang dia belanja dengan kita tu tak tahu haram atau halal, hukumnya harus. Yang dia direct. Dia curi pitih orang, lepas tu bayar hutang kita. Nak, tak boleh terima. Aku baru curi pitih orang ambil bayar hutangmu. Tak boleh terima. Tapi dia tu memang curi, tapi takkan ada pitih curi belaka, ada juga duit hak tak curi. Jadi kalau kita bayar hutang, boleh terima. Jadi kalau orang yang buat benda maksiat macam ini, mungkin rezekinya haram, mungkin rezekinya tidak haram, mari makan kedai kita, tidak berdosa kita terima duit dia. Tapi bila kita tahu duit tu lah saat ni baru benang nombor ekor, tak boleh terima. Dia duduk tu, baik, aku belanja lah ke, baru boleh nombor ekor RM1,000 ni. Kita pun kabur lalu duit nombor ekor tidak diterima di kedai ini. Faham? Kata selalu. Soalan seterusnya. Saya bercadang nak buat ngekah dengan sembelih seekor lembu bagi 4 orang anak saya. Boleh tak saya ajak bukan Islam makan gula kenduri kekah sebab saya berjirang? Niat ngekah bagaimana Ustaz? Ulama mengkiaskan daging akikah dengan daging korban, iaitu tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Jadi kalau jiran kita orang kafir, kita boleh beri daging yang lain, tak ada masalah. Oleh kerana ini daging ni ibadah, maka kita beli setengah kilo bagi masak untuk dia. Faham? Mudah tak? Mudah sahaja. Payah nak tebing nak beri itu juga apa dah orang larang. Beri daging lain yang bukan ibadah. Niat ngekah bagaimana? Inilah akikah anakku si pulang si pulang kerana Allah Ta'ala. Macam mana start bila kita milik kambing dengan jalan beli ataupun jalan lain? Katakan kita beli, ambil kambing tu. Sama ada kita pegang kambing atau pegang tali saja, atau kambing tu dah hantar bank kita, maka sah kita niat. Inilah binatang akikah. Anakku si pulang si pulang. Yang terafdal sekali masa nak gorok tekok. Masa nak sembelih. Situ afdal sekali tepat niat. Soalan seterusnya. Batal ke puasa kalau memasukkan sesuatu dalam rongga seperti korek hidung dan telinga? Batal ke wuduk kalau melahirkan anak?
Kena tambah ke rakaat lepas beri salam. Sebab orang sebelah Kaabah mung tak cukup serakaat lagi. Bagaimana cara nak beri nasihat pada orang yang tak boleh dengar lembut, tengahang ataupun kasar? Jadi tak boleh nasihat langsung. Baik. Batal tak wuduk kalau melahirkan anak. Nampak? Nah. Yang pertamanya bukanlah kitab fiqh. Nampak? Ma yungkidul wuduk, dia kata. Perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, khuruju syai'in min sabilaini illal mani. Keluar suatu daripada kedua kemaluan depan atau belakang. Nampak? Melainkan mani. Jadi keluar suatu. Bila keluar anak, kata ulama, dia mani. Maka tak batal lah wuduk. Tapi serta anak tu ada air tak? Adalah. Tu membatalkan. Daripada dalam rahim keluar. Dengan darah dia, dengan lendir dia, dengan temuni dia tubik habis. Tu membatalkan wuduk. Nampak? Adapun keluar anak, dipanggil keluar mani. Tak batal wuduk. Berlaku hadas besar, dipanggil wiladah. Tapi serta anak itu ada darah, keluar darah, batal wuduk. Macam keluar istihadah, keluar uri, batal wuduk, keluar suatu. Macam keluar cacing tak? Keluar cacing, batal wuduk. Cacing biasa keluar ke belakang. Tak ada tubik cacing. Keluar cacing. Ulama kata keluar cacing, nyung tubik kepala batal. Walaupun dia rostang balik. Nampak? Dia masuk balik, batal juga. Pasal dia kurus, keluar dah. Macam kecing kita pun jatuh kecing. Tiba-tiba kecing dah ada atas tu naik balik. Masuk balik. Batal juga. Batal bukan sebab masuk, pasal tubik saat ni. Nampak? Sebab tu. Kalau cacing, kiyah benda lain. Dah cacing batal. Benda nadir jarang. Lama kata cacing dia tubik. Sakit perut. Ingat ke nak begok tak tubik cacing? Cacing tubik separuh je. Separuh lagi duduk gantung dalam tu. Faham? Tubik separuh tu. Batal dah. Cacing pun legok tengok. Tiada halangan, hanya peluang. Alah, masuk balik. Batal juga. Orang buah sir ada pendapat yang mutamak kata batal, awak masuk balik. Keluar dah. Dia buah sir tu benda tu saja. Dan bukan daripada dalam. Kena tambah rakaat selepas beri salam. Sebab ada orang sebelah Kaabah mu tak cukup rakaat. Dia sembahyang, lepas tu salam. Lepas salam orang sebelah dia kata, mu kena tambah selagi yang tak cukup rakaat. Jadi kita guna. Kita pun berasa betul dia. Wajib tambah. Tak, kita rasa kita cukup dah. Tak, wajib tambah. Melainkan mutawatir. Yang Kaabah 5 orang. Nampak? Mutawatir ni, khabar mutawatir, dia banyak khilaf ulama. Imam Maliki kata 20. Ramai lagi. Hak paling sikit kali mutawatir Imam Syafi'i, iaitu sekurang-kurang 5 orang Kaabah. 5 orang Kaabah memang tak cukup rakaat. Dan kita pun rasa betul kita. Tapi bila 5 betul dia. Wajib kena tambah. Tapi kalau seorang Kaabah, walaupun budak-budak kek, buat cik tak cukup rakaat. Kita pun rasa tak sedap dah tadi. Bila dia kata, betul selalu tak dia. Pasal kita tak sedap dah. Tapi kalau kita kemah, 4 orang tak jadi apa lagi, tak wajib lagi. 5 wajib kena tambah rakaat. Tapi 5 ni orang juruh lah. Nampak jangan kaki lebong. 5 sebang tak jadi apa kalau kaki lebong. Bagaimana nak nasihat pada orang yang kasar tak boleh, lembut tak boleh, tengahang tak boleh belaka? Tak payah nasihat. Tak boleh belaka. Nampak? Jadi kita kadang-kadang kita nasihat kerah, dia marah. Kita nasihat lembut, tak jadi apa. Jadi kadang-kadang kita ni yang beri nasihat, ada gak jenis tak mau dengar kalau kita. Kalau orang lain nak dengar, ada gak jenis gitu. Jadi manusia ni payah. Batal tak puasa kalau masukkan sesuatu dalam rongga seperti korek, hidung dan telinga? Soalan takhir lah atau dan insya-Allah minggu depan. Baik, 2 dia tanya, hidung dengan telinga. Hidung kita korek hidung. Hidung ni kalau di tengah puasa lebih daripada hak batin batal puasa. Hak batin ni khilaf di kalangan ulama. Nampak? Asalnya yang membatalkan puasa makan dan minum.
dan jima'. Dia tak ada lagi main hidung telinga dalam hadis ni. Tapi ulama pun qiyas mana masukkan makanan dalam rongga batin. Sebab tu kalau dalam mulut kita ambil ayam kita kemang dalam mulut, dak selang, dak batal. Dia kemang daripada pukul 7 pagi sampai pukul 7 petang. Tubik cokeng gitu kaki ayam. Dia dak telang, dak batal. Orang panggil bengong. Faham? Tapi kalau telang batal walaupun sebutir nasi dengan sengaja. Maka hak teka iaitu ni. Kak sebut huruf sini. Faham? Dan hidung ni ada khilaf ulama. Nah, ada kata lepas pada tulang ni dia panggil batin. Ada kata sampai ke dalam otak. Nampak? Jadi hak masyhurnya dalam otak baru batal. Tak apalah kita ambil hak ringan sekali sampai kat tulang hidung. Ada orang korek hidung apa dalam tulang. Dok asyik. Orang korek kat kelopak ni saja. Kelopak ni saja. Kalau kelopak ni bermakna zahir tidak batal ketika berpuasa kerana dia zahir. Tak batal. Begitu juga dengan telinga. Telinga pendapat yang masyhur sekali sampai di otak baru batal. Tapi ada satu kawan kata kena gegendang telinga. Dia kira batin tu. Jadi Tuhan buat dah tangan kita ada 5, jari clicking ialah jari yang untuk korek telinga. Maka kita ubahlah korek, kena tak gendang telinga? Tak akan kena. Tu hikmat jari clicking. Nampak? Jadi kalau kita gatal telinga, kita pun korek dengan jari clicking, tidak batal kerana tak kena batin. Faham? Tak dapat batin. Batu ulama kata kalau kita jiwa air, batal. Bila? Kalau masuk dalam otak. Tanda masuk dalam otak, ia dengung. Kalau kita mandi, mandi patah, mandi sungai, ada masuk air, dengung. Mana kepala aku bengong ni? Tak? Cara nak jadi nak hilang dengung, ambil air bus mula. Bubuh, lepas tu tungging mula. Dia pun panggil tu, ramai-ramai. Nampak tak? Baru amal oleh kepala kita. Nampak? Jadi lepas tu Tuhan buat jari clicking. Padahal kalau buat saiz sama belaka, tak oleh Katakan saiz 1000 belaka. Dia nak korek telinga kan? Nampak? Jadi korek kalau kita gatal, ni tak ada dia faham. Cikgu dia kata kalau korek telinga, batal puasa. Nyaknya ke duduk kiling-kiling itu. Apa duk korek? Takut batal. Dah, Tuhan buat dah jari clicking korek. Nampak? Jari clicking korek telinga. Jari mani pakai cicing. Jari atu ni basuh berak. Jari telunjuk untuk tunjuk. Tu. Nampak? Jari ibu wak esang. JKK. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi